وعلى سيدنا حبيب المحبوب نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bersama seluruh rakyat yang kuasa Sarawak yang dikasihi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan juga alhamdulillah Allah beri kita taufik untuk kita melaksanakan ibadah yang bulan Ramadan. Dunia asal. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam tazkirah. Saya tidak malam ada peringatan. Itu kena peringat sejarah. Jadi saya nak peringat apa? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan lebih jauh perbincangan kita, marilah sama-sama kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini kita telah masuk pada 11 Ramadan, malam yang ke-11. Malam ke-12. Malam ke-12. Baik. Yang pertama sekali kita tanya dulu kepada diri kita. Setakat ni apa khabar diri kita? Kita tanya pada diri kita sendiri, apa khabar diri aku pada bulan Ramadan ini? Masih sihat ke? Ataupun sudah letih? Ataupun sudah tersungkur di tengah jalan? Dan kita tanya juga apa khabar tetamu kita, tetamu yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita pada tahun ini. Apa khabar dia? Kita jamu makan dia cukup tak? Kita bagi sarapan pagi tak? Kita bagi makan tengah hari tak? Kita bagi makan malam tak? Kita bagi tempat tidur yang selesa ataupun tidak? Kita tanya diri kita sendiri. Kita jangan tanya orang lain. Kita tanya diri kita, sebab jawapan itu ada pada diri kita. Kalau kita tanya orang lain, belum tentu kita dapat jawapan yang tepat. Tapi kalau kita tanya diri kita sendiri, insya-Allah kita akan dapat jawapan yang tepat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tanya tentang sihat ataupun tak, yang perlu sihat itu apa? Yang perlu sihat itu, yang pertama sekali antaranya adalah tubuh badan kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqlu salim fil jism salim. Akal yang sihat itu daripada tubuh badan kita yang sihat. Kalau tubuh badan kita sihat, tubuh badan kita cukup dengan segala apa yang diperlukan oleh badan, maka akal kita akan sihat. Apabila akal kita sihat, maka keinginan kita juga akan sihat. Selera kita juga akan sihat. Padahal apabila badan kita sihat,
kita tengok makanan, kita tunjuk. Kita tengok makanan, kita rasa selera nak makan. Betul lah ramai orang niaga pasal Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni orang sedang lebih keinginan itu tinggi. Sebab apa? Badan kita sihat. Tak sakit apa kan, sakit sikit-sikit biasa. Tengok makanan ni rasa nak makan. Tengok makanan ni rasa nak makan. Bila beli main tak depan, rasa selera nak makan. Makan satu lepas sampai kenyang. Jalan tak larat nak main tarawih. Bawa kenyang kan. Jadi bila badan kita sihat, kita rasa semuanya keinginan kita rasa cukup dan selera kita pun rasa tidak ada masalah. Tetapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan kita, selera kita itu boleh hilang. Bila dia akan hilang? Dia akan hilang apabila tubuh badan kita sakit. Bila mai saja sakit, maka selera kita akan hilang. Keinginan kita kepada makanan itu juga akan hilang. Mainlah orang main makanan yang paling sedap pun tengok tak teringin dah. Sebab waktu sakit nak makan tak lalu. Waktu kita sakit, mainlah makanan yang paling sedap, tengok pun tak selera. Mainlah makan apa pun. Yang dulu ni kita duk makan setiap hari. Sanggup pergi jauh. Sanggup travel jauh-jauh kerana awak nak cari makanan. Ada orang saya tu, dia travel pergi sampai beratus kilometer. Kerana apa? Nak cari makanan. Jalan-jalan cari makanan. Sebab apa? Ada selera makanan. Tapi bila sakit, tak payah travel jauh-jauh. Orang buat main depan mata pun dia tak mau. Tengok makanan, tak mau dah. Sebab apa? Sebab sakit itu menyebabkan kita dah tak selera kepada makanan. Tetapi apa yang kita, hakikat yang kita nak bincangkan pada malam ini, bukanlah tubuh badan itu. Sebab apa kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah melihat kepada tubuh badan kamu dan juga tidak melihat kepada rupa-rupa kamu. Allah tak tengok handsome ke tak handsome, putih ke hitam, tinggi ke rendah, bulat ke kurus. Allah tak tengok. Dan Allah juga tak tengok pada tubuh badan kamu, sasar tak sasar, sihat tak sakit tak. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Apa yang Allah nak pandang, apa yang Allah nak lihat adalah hati. Kenapa Allah nak pandang kepada hati kita? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang berhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahal jasad kullu wa iza fasadal jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh badan kita, di dalam jasad kita ini adanya seketul daging. Kalau sihat dia, kalau elok dia, kalau bersih dia, kalau baik dia, maka akan baiklah seluruh jasad dia. Kalau rosak dia, kalau sakit dia, kalau kotor dia, maka dia akan merosakkan, akan menyakitkan dan akan memberi masalah kepada seluruh badan kita. Apa dia? Ala wahya al-qalb. Itu dah di hati kita. Maka seperti mana kita sebut tentang makanan tadi, apabila tubuh badan kita sihat, maka kita teringin kepada makanan, kita selera kepada makanan, kita rasa nak makan dan kita boleh makan. Maka begitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita itu sihat, hati kita itu baik, maka dia akan teringin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makanan kepada hati.
Apabila hati kita itu sihat, kita teringin nak berzikir kepada Allah, kita teringin nak semayang, kita teringin nak baca Al-Quran, kita teringin nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dan kita akan rasa untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Teringin tengok semayang, teringin nak semayang. Tengok puasa, teringin nak puasa. Bukan setakat teringin, kita akan semayang, kita akan puasa. Kita rasa berselera nak buat, dan kita akan rasa seronok, lazat bila kita buat perkara tersebut, bila hati kita sihat. Tetapi wal'ayazubillah, apabila hati kita sakit, apabila hati kita ada masalah, apabila hati kita diracuni oleh penyakit-penyakit, maka akan hilanglah segala kelezatan, akan hilanglah segala keinginan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu ini. Mailah sembahyang tu sedap kau mana pun. Orang cerita kat kita sembahyang seronok, seperti mana Nabi sebut kepada kita, qurratu aini fi solat. Nabi kita qurratu aini, rasa tenang hati apabila aku melakukan solat. Nampak kata sembahyang ni seronok. Tetapi kita tak dapat nak merasakan kelazatan sembahyang. Kita tak dapat nak merasa kenikmatan sembahyang itu. Sebab apa? Sebab hati kita sakit. Kita tengok orang sembahyang, kita tak tahu nak sembahyang. Kita tengok orang puasa, kita tak tahu nak puasa. Jadi penyakit dia pun ada banyak jenis penyakit lah. Ada orang yang dia kena penyakit kronik. Bila penyakit kronik ini dia tak boleh nak lega dengan cara mudah-mudah. Dia kena buat macam-macam lah. Kena makan ubat banyak, dia kena duduk masuk ayam sana, duduk masuk ubat sana. Dia tak teringin lah. Teringin sikit pun tak. Tengok makanan teringin sikit pun tak. Kalau sakit demam sikit-sikit tu, dia teringin juga. Tengok bubuk, dia teringin lah. Makan sikit, pahit mulut, dia makan sikit-sikit je. Walaupun makan tapi rasa pahit juga. Jadi kita ni mungkin dah kan, alhamdulillah, Allah bagi kita rasa juga dalam ibadah kepada Allah. Allah bagi keinginan kepada kita rasa nak berpuasa di siang hari, kita puasa kepada Allah. Waktu malam kita ada rasa teringin juga untuk kita sembahyang tarawih. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang kita rasa penat. Sembahyang tarawih tu imam baca banyak sikit. Waktu imam ni baca banyak. Imam kita malam ni baca setengah muka. Alhamdulillah. Cuba kata esok baca semuka, tak pun baca satu line. Itu imam kita beri. Cuba baca satu line, tengok agak-agak je ibu nak. Dalam hati aku nak balik ni, baca banyak-banyak. Itu tanda kita tak selesa dengan sembahyang. Bila kita tak selesa, kita rasa tak seronok, itu tandanya hati kita tu ada sedikit penyakit yang kita perlu singkirkan. Jadi kalau orang yang sakit kronik ni, dia tengok orang puasa, dia tak puasa, dapat tu ramai. Kalau ada di luar, tak puasa. Ramai mana yang ada di luar sana tak ramai yang tak kira. Sebab di dalam hati mereka itu sudah banyak penyakit yang dimasuk dan tidak diubati. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut tentang sakit, bila sebut tentang penyakit, maka kita kena berubat. Sebab apa? Dalam peluang dalam bulan Ramadan ini banyak yang diceritakan di dalam kitab Fadlul Ramadan ni. Kalau nak baca ni banyak sangat kelebihan bulan Ramadan. Tetapi kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW, kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tak mampu nak meresapi masuk dalam hati kita sehingga kita rasa seronok nak ibadat itu kalau hati kita masih duk sakit. Mainlah cerita tiap-tiap malam tazkirah pun nampak kelebihan baca Quran lagu ni, istighfar lagu ni, selawat macam ni, kita duk lagu tu lah. Duk balik tak lagi duduk tak baca Quran juga. Balik esok ni duduk tak selawat juga, duduk tak istighfar juga. Sebab apa? Hati kita rasa tak seronok dengan Allah. Siapa yang baca Al-Quran, alhamdulillah 10 juzuk. Sekurang-kurangnya hari ini dah sampai 10 juzuk. Alhamdulillah. Tapi kalau tak sampai, hari ini baru 5 juzuk. Tak kalau kira tu. Kalau tak sampai,
baru sejuzuk. Kena muhasabah. Dan kalau siapa yang tak mula lagi, itu lagi-lagi kena muhasabah. Berarti tak malam untuk tazkirah. Tazkirah bagi peringatan demi peringatan, cerita tentang kelebihan. Tapi kelebihan itu tak masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena dalam hati kita masih ada perkara-perkara yang menolak masa keinginan kita untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi kalau kita sakit, kita jumpa doktor ambil ubat. Jadi begitulah kalau kita sakit hati. Ini bukan cerita sakit hati ke orang, bukan cerita dengki ke orang, cerita riak juga. Ini cerita sakit hati yang menyebabkan kita tak ada keinginan nak beribadah. Kita kena berubat hati kita. Kita kena berubat. Kalau kita sakit teruk tu kena jumpa doktor. Kena jumpa doktor yang pakar. Macam sebab tu adanya aliran-aliran tarekat, guru-guru yang ijazahkan zikir-zikir tu. Kenapa? Karena dia nak membentuk hati, dia nak berubat hati tu supaya apa? Supaya kembali kepada Allah SWT. Jadi kita ni, kalau kita tak berjumpa doktor pakar tu, banyak panduan-panduan kepada kita bagaimana kita nak berubat hati kita. Kita ambil lah, saya ni bukan doktor kan? Saya ni tukang habang aja. Apa yang saya rasa saya mau buat, saya akan itu pula. Hal lebih-lebih itu kita kena cari guru lah, cari doktor-doktor yang boleh buat, yang boleh tunjuk jalan. Antara benda yang kita kena cuba untuk istiqamah kita buat dalam bulan Ramadan ni, untuk kita ubatkan hati kita, yang wajib kita buat, kita kena istighfar kepada Allah SWT. Kita bangun-bangun pagi tu kita kena fikir, aku berapa kali nak istighfar. Bangun-bangun pagi waktu sok tu, apa makan sok, ingat Allah, aku kena istighfar sekurang-kurangnya pada hari ini seperti ini. Yang kedua, kita kena niat dalam hati kita, setiap hari kita kena berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya, kita kena berzikir kepada Allah SWT sekurang-kurangnya. Kita kalau nak start enjin ni, kalau orang start enjin awal, dia boleh buat banyak lah. Tapi kalau kita baru nak start enjin ni, tak boleh buat banyak-banyak, tak lagi tinggal tu. Baru buat sekali dah tak. Sekurang-kurangnya kita banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awal pangkat awal ni, apa yang kita akan lalui tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita akan lalui ialah kita lupa. Kita berzikir sah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu kita lupa. Balik buat itu. Ingat balik, sambung balik zikir. Peringkat mula dia akan ada macam. Bila sampai satu masa, bila lidah kita dah terbiasa dengan zikir itu, kita akan terus berzikir kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, usahakan untuk kita membaca Al-Quran. Jangan kita tinggal membaca Al-Quran dalam satu hari, jangan tinggal langsung kita baca Al-Quran. Kita tak mampu nak baca satu hari satu juzuk, kita bacalah satu hari setengah juzuk. Tak mampu juga nak baca setengah juzuk, ambillah suku juzuk. Tak mampu nak baca suku juzuk, ambillah sekurang-kurangnya satu muka. Gagah dalam macam mana pun baca juga. Memang kita nak duduk bertekap tu, memang rasa macam tak ada. Saya baca, saya buat baca pagi tu, lepas subuh saya baca sikit, lepas zuhur saya baca sikit, lepas asar baca sikit, lepas maghrib ataupun isyak saya kena ambil. Kalau tak sempat lepas maghrib, saya akan baca lepas isyak. So sehari tu boleh. Tapi kalau nak duduk sekali baca terus terjuzuk, dia rasa macam berat sikit. Tapi bila kita pecah-pecah tu, alhamdulillah, hari kita boleh baca, besok kita boleh baca, besok kita boleh baca, insyaAllah kita ikutkan. Kalau tak boleh dapat satu juzuk pun, ambil satu muka, pas subuh tu bacalah 3 baris. Saat lagi lepas zuhur baca pula 3 baris, satu ayat, satu ayat. InsyaAllah dengan istiqamah kita tu, kalau kita buat setiap hari selama 30 hari, ni bagi 10 hari lebih, tak sampai lah, baki ni ada lebih kurang 18 hari. Kalau kita istiqamah buat itu setiap hari, setiap pagi kita baca, setiap waktu kita baca, insyaAllah selepas daripada bulan Ramadan kita akan masa rindu untuk buat. Kalau kita tinggal pun kita akan teringat. Macam mana zikir yang saya sebut tadi, bila kita zikir kita lupa,
Kemudian bila kita teringat, kita zikir balik. Begitulah amalan-amalan yang lain. Bila kita buat sebenarnya bulan Ramadan ini, walaupun lepas raya tu, kalut rayanya rumah terbuka, lupa, tak buat dah. Tapi bila kita teringat, kita akan buat balik. Sebab apa? Dia dah jadi amalan kita di dalam bulan Ramadan. Memang kita azam, tuan muslimin muslimat rahmatullah Allah. Walaupun sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang kita mulai dah. Dengan yang tikaf ni banyak lagi. Tapi rasa mungkin tak semua kita mampu buat. Tapi yang boleh kita buat, kita cuba istighfar sebanyak yang boleh, sebagaimana sabit tadi. Dan kita berselawat banyak-banyaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Dan kalau boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ulang. Dan jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran, kerana kelebihan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini tak dapat nak digambarkan. Pahala yang banyak kita tak dapat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak buat semua benda yang saya sebutkan tadi adalah tujuannya untuk kita mencapai tujuan bulan Ramadan ini, iaitu muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabahnya apa? Adalah hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita puasa pada siang hari, kenapa kita berpuasa pada siang hari, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bila kita puasa siang hari itu, kalau kita nak buka puasa, ada orang tahu. Saya tak ada orang tahu. Kita duduk dalam kereta, ada ayam. Kita minum orang tahu. Tak ada tahu. Kita masuk dalam ayam, ambil wudu. Yang sodah kau, minum ayam. Ada orang tahu, tak ada siapa tahu. Tapi disebabkan kita ingat kita puasa ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kerana manusia tengok. Bukan kerana manusia tengok, tapi kita puasa ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan buka walaupun tempat itu tak ada orang. Kita tak akan korek hidung saja. Contoh, orang tak ada korek hidung dah. Seorang-seorang pun tak korek dah. Sebab apa? Tak mau membatalkan puasa kita. Itu adalah muraqabah kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai maqam yang ketiga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yang pertama Islam, iman Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan martabat dia yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seolah-olah Allah Taala sedang melihat kita. Itu maqam yang paling tinggi. Tetapi kalau kita tak mampu nak sampai maqam yang paling tinggi itu, sekurang-kurangnya fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalaulah kita tak mampu nak bayangkan Allah tengok kita, kita nampak Allah, sekurang-kurangnya kita bayang Allah itu sedang melihat kita. Itulah tujuan kita berpuasa, nak mencapai muraqabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada satu hari nanti, seperti mana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaitan dia dengan hati tadi, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang Allah Taala kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat dah. Harta kamu tak ada manfaat, anak-anak kamu yang ramai pun tak ada manfaat apa-apa dah. Sebab apa? Katalah ayat yang Allah Taala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua anak bini kita, kawan-kawan kita semua akan lari daripada kita. Lari semua daripada kita. Ingat kita semua-semua. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang bertemu, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dia yang baik, hati dia yang bersih, hati dia yang sehat. Sebab itulah pentingnya kita berusaha sebaik mungkin untuk kita menyucikan hati kita, bersihkan hati kita. Kita sama-sama lah. Bukan saya lebih daripada tuan, mungkin tuan lebih daripada saya. Tetapi kita sebut ini adalah supaya kita dapat buat sama-sama. Kalau nak sebut banyak lagi, tapi sekurang-kurangnya ada benda yang kita buat dalam bulan Ramadan ini untuk kita beri mudah-mudahan kita keluarlah daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tak termasuk dalam doa yang diamin oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab. Kita baca yang hujung saja.
Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa pada satu hari Rasulullah panggil sahabat untuk memberi khutbah. Rasulullah naik terus, Rasulullah sebut Amin. Kemudian Rasulullah sebut Amin, tiga kali Rasulullah sebut Amin. Dan salah satu daripada Amin tersebut adalah kerana apa? Kata Nabi SAW, Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril bagi orang yang, kata Nabi SAW, binasalah dia yang mendapati Ramadan tetapi belum juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut Amin. Malaikat Jibril doakan, binasalah orang yang apabila mai Ramadan kat dia tak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW aminkan doa. Jadi kita minta kita tak tergolong. Walaupun kita tak boleh nak beribadah seperti mana orang soleh, seperti mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu baca Al-Quran sehari 2 kali khatam, kita tak mampu tuan. Tetapi sekurang-kurangnya ada amalan yang kita buat secara istiqamah, walaupun sedikit, untuk kita mendapatkan muraqabah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kemenangan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita berkumpul dengan Allah, seperti mana Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang paling berjaya adalah orang yang apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia selamat daripada api neraka dan dia masuk ke dalam syurga. Itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Kemenangan kita dalam bulan Ramadan apabila kita berjaya puasa selama 30 hari, lawan hawa nafsu, kita sambut Aidil Fitri. Itu kemenangan bagi kita di dunia. Tetapi kemenangan yang hakiki apa dia? Adalah apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita selamat daripada api neraka dan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan nak selamat ini mestilah syarat dia, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kena taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita memperbanyakkan ibadah kita dalam bulan Ramadan, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diserahkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita berpuasa agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus saya nasihatkan kepada diri saya yang wajib untuk saya buat bila saya sebut, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat buat, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat pahala, dan mudah-mudahan saya juga yang sebut juga akan dapat pahala, dan kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala apabila kita pulang ke rumah Allah, insya-Allah. Jadi sebelum saya balik, belakang tu dah tabung. Di tabung tu daripada tempat saya banyak bisa menjadi dari Pulau Pinang. Jadi kalau tuan-tuan ada apa ni bawa duit lebih untuk sama-sama kita membantu pusat menjadi hadis, saya ada alukanlah, sebab ini adalah peluang, dan peluang yang Allah bagi kita ni, dekat mana yang kita mampu kita rebut. Selagi mana kita ada peluang, kita rebut peluang tersebut. Mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran yang besar dari Allah SWT. Jadi kalau kita siapa nak wakaf pun boleh. Ini wakaf, itu kalau bagi sumbangan biasa masukkan dalam tabung tu. Kalau ada yang dapat wakaf, boleh jumpa dengan saya untuk wakaf. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi mendengar, beri perhatian. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, untuk mensyukuri segala nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami ya Allah, dan untuk melakukan kebaikan kepada-Mu ya Allah. Allahumma a'inna 'alal qiyam was-siyam wa qira'atil Qur'an. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami mendirikan salat ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami berpuasa di bulan Ramadan ini ya Allah.
Berilah kekuatan kepada kami untuk kami membaca Al-Quran, ya Allah. Allahumma a'inna ala hifzil lisan wa ghaddil basar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk memelihara lidah-lidah kami, ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami menundukkan pandangan kami, ya Allah. Allahumma barik lana fima baqiya min syahr Ramadan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami baki daripada bulan Ramadan ini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.